kesimpulannya apa? Kesimpulannya apa? Kesimpulannya ialah kembali kepada maksud asal tadi. Sehingga meratakan tubuh pada mayat sah mandi itu. Itulah jumlah air yang diperlukan. Sebab banyak kita tengok kaedah memandikan mayat. Kalau mandi biasa. Kalau kita nak menggunakan kaedah mandi air 9 atau 3 jenis air itu, banyaklah air yang digunakan. Dah kena diikut 3 kali. Air daun bidara, air mutlak, kapur baru 1 kali. Ulang lagi daun bidara mutlak, kapur baru 2 kali. Ulang lagi 3 kali mandi. 1 kali mandi 3 jenis air. 2 kali mandi 3 jenis air. 3 kali mandi 3 jenis air. Jadi 3 kali 3 9. Baru disebut 3 kali mandi. Jumlah air untuk memandikan jenazah yang kita perlukan ialah ikut sehingga menyucikan mayat. Tidak ada jumlah yang tertentu. Mana kita tak boleh kata nak mandi mayat tu kena ada 3 baldi ke 4 baldi ke. Bukan bermaksud kita tak boleh sediakan 3 baldi. Tak, maksudnya yang air yang nak digunakan. Kalau kita sediakan dalam bekah, 3 baldi kita sediakan, 3 besin, 3 bekah, guna tak ada masalah. Tapi kesimpulannya ialah sahnya mandi itu sehingga meratakan air itu cukup pada mayat. Huraian yang lebih detail, lebih lanjut, tuan-tuan boleh rujuk dalam kitab Masih Hari Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam jilid yang kedua dalam bab yang ke-13 ada disebut bermula pada halaman 327. Boleh rujuk. Huraian yang detail. Tak perlu buka kitab tua-tua, kitab yang lama, bahasa yang payah supaya. Buka kitab yang muda. Sebab orang muda ni biasanya mudah. Bahasa dia mudah faham. InsyaAllah. Boleh Okey, ada soalan lagi tentang air. Jangan banyak tanya tu puas. Kalau banyak tanya dah waktu pun 6 lagi. Okey, seterusnya kapur barus dan serbuk kayu cendana, termasuk juga air mawar. Semua ni fungsinya mewangikan. Dari segi hukumnya, hukum menggunakan setiap peralatan yang fungsinya mewangikan ialah sunat. Okay, guna kapur baru, artinya guna kapur baru, air kapur baru semasa memandikan mayat hukumnya sunat. Okay, bila sunat, artinya apa maksud sunat? Buat dapat pahala, tak buat rugi. Tak buat apa? Tak buat rugi. Itu macam saya pernah dengar tak buat rugi lah, tak dapat pahala rugi lah. Tak dapat apa-apa kan. Begitulah lebih kurang maksudnya. Jadi tak nak nanti kita jadi keliru. Kalau kita tak faham dari segi hukum asal penggunaan setiap peralatan itu, kita kalau kita tak tahu hukum asal dia, kita jadi keliru. Mana yang wajib, mana yang sunat. Kalau kita dah tahu, senang kita buat keputusan. Kalau dah sunat, artinya kata kalau tak ada kapur baru, boleh mandi mayat? Boleh, tak ada masalah. Cuma tak ada perkara yang sunat. Okey, dan satu lagi saya ingatkan. Istilah sunat tak sunat semasa kita mengumumkan nazah ini. Perbuatan sunat itu artinya buat dapat pahala, tak buat rugi tadi. Artinya bukan kepada mayat kan? Bukan kepada mayat. Kepada pengurus mayat. Contohnya, salah satu perkara yang sunat semasa kita memandikan mayat ialah mewudukkan mayat. Okay? Sunat kan? Sunat kita mewudukkan mayat semasa memandikan mayat itu, maksud sunat itu dari segi pahalanya ialah dari segi pahala kepada kita, bukan kepada mayat. Jangan kata kita mewudukkan mayat, hukum yang sunat adalah dapat pahala kepada mayat. Bukan. Kepada pengurus mayat. Orang mati tak ada apa-apa dah. Dia pun dah yang tanggung jawabnya kepada kita. Kepada kita menguruskan, memandikan kepada kita. Jadi kita buat kepada kita lah. Okey, boleh? Okey. Kapur baru, serbuk kayu cendana dan air mawar ataupun sesuatu yang lain yang fungsinya mewangikan sama. Itu yang sunat. Sunat menggunakan sesuatu yang mewangikan. Okey. Termasuk dari segi perubatan, kapur baru ni fungsi dia dia melambatkan proses perkutan. Disebut juga menghilangkan, mengurangkan bau kapur baru. Selain kapur baru itu sendiri memang dah berbau dah.
fungsi dia mengurangkan ataupun menghilangkan bau. Lebih kurang maksudnya. Sebab apa? Sebab dia melambatkan proses perebutan. Badan kita punya jasad, bila mati, kita tengok bangkai kan. Mati lama, semakin lama dia akan mengalami proses perebutan. Perebutan adalah yang menyebabkan keluarnya akan bau kan? Keluarnya bau. Bila kita menggunakan kapur baru semasa mandi itu, dia melambatkan proses itu. Bila melambatkan proses itu, otomatik dia kurang bau. Dari segi perubatan lah. Dari segi hukumnya tak adalah sunat. Okey, boleh? Okey, seterusnya sabun. Disebut dalam hadis bukan sabun tapi salah bima'in dengan air, wasidrin dan air daun bidara. Rujuk kitab Nasihat Hadis dia buat dalam kurungan atau dengan menggunakan sabun. Sabun. Kenapa daun bidara, sabun ataupun sesuatu lain yang boleh menyucikan? Kenapa daun bidara, sabun boleh digunakan? Kerana fungsinya sama. Daun bidara fungsinya menyucikan, sabun pun menyucikan. Jadi boleh gunakan sabun. Sabun mandi, bukan sabun basuh. Sabun basuh pun menyucikan juga Ustaz. Itu boleh juga. Ezion lagi banyak kuih kan. Takkanlah mandi banyak dengan Ezion kan. Boleh juga kalau si mati tu dia perangai dia macam mantuk masa hidup. Mandi makhluk ayam yang sabun Ezion pun jadilah. Masa hidup dia perangai dia macam makhluk ayam. Boleh lah. Dengan sabun mandi. Saya tambah sikit lah. Sabun mandi yang kalau nak ni ada cok halal jakin kau okey lah. Tambah saya tambah sendiri lah. Nak guna nak pulang pada tuan-tuan sekalian. Mula lah. Tapi lebih baik amal lah. Sabun yang adalah halal. Wallahu a'lam lah selesainya ni. Okey, sabun mandi. Jelas jelas. Fungsinya semata-mata untuk membersihkan tubuh badan mayat. Okey. Kalau tubuh badan mayat dah bersih, boleh dibersihkan dengan air mutlak sahaja. Tak perlu dengan menggunakan sabun apa semua. Boleh mandikan jenazah, tak ada masalah. Kan tubuh badan mayat dah bersih kan? Ada orang yang contohnya daripada hospital ke, dah bersih, putih, hello. Boleh hanya memadai kita nak bersih tubuh badan mayat tu dengan tidak menggunakan sabun ke ataupun sesuatu yang menyucikan. Memadai dengan menggunakan air mutlak semata-mata pun dah bersih, boleh. Tak ada masalah. Tak guna sabun pun tak. Lah okey. Seterusnya putih kapak dah. Ini untuk ini potong segum. Bolehlah untuk okey. Ataupun biasanya kalau nak buat daripada ni pun boleh. Kan? Cara lama dia, cara lama bundul macam daun, pokok daun tu pun tak apa. Cara dan kaedah ataupun kaedah skill atau kemahiran tu sendiri punya pun tak apa. Yang penting kita nak bersih, nak mandi mayat. Macam semalam nak tengok bola malam kan. Dia punya jurulatih dia nak guna skill apa? 4-3-3, 3-4 apa, 3-5-2 ke berapa lantak dia lah pasal dia jurulatih kan. Yang pentingnya dia nak apa? Nak go nak menang ya. Urusan mandi jenazah ni pun kurang lebih macam tu je saya tengok. Kalau nak ikut songihnya banyak. Tapi ikut pada siapa yang uruskan. Kalau saya uruskan, cara saya lah. Skill tu cara saya. Skill cara saya. Kalau orang lain uruskan, cara dia. Soh juga, jangan tinggal yang asas tadi. Itu je bezanya. Dalam urusan pengurusan jenazah ni, lebih-lebih lagi dalam urusan mandi ni, dia memang banyak songih. Kalau kita layan songih, jawab dia sengih lah kita. Orang tu kata gini, haji tu macam ni, kita buat macam ni. Dah lah, dia pun skill dia lah. Tak dia lah kan, pasal dia yang menguruskan. Dan dia jurulatih, dia yang tahu kan. Dalam urusan semayang jenazah pun macam tu lah. Kepala sudah sini lah, sudah sana lah.
Mari haji tu kata, Pak Imam tu kata kena sebelah sini kan, tak apalah tu. Tapi jangan banyak sangat. Ada kepala sebelah ni dah, nak tahu tak nak kata kepik, pusing tak sebelah sana. Mari yang lain nanti ni sebelah sini, sebelah tu tak kata kepik. Kali pusing tak apalah, 2 kali pusing. Bangun lah mayat ni. Bangun mayat tu kau kena lagi, jadi mana stil. Pasal dia duduk letak dengan mayat kan. Saya tak lagi lah. Boleh Okey, seterusnya peralatan mandi, sabun tangan getah, apron ataupun alas badan, dan kalau ada lagi mask penutup mulut. Okey, ini aksesori kepada pemandi jenazah, bukan kepada jenazah, bukan kepada mayat. Walaupun disebut set peralatan mandi mayat ataupun mandi jenazah, tapi bila ada benda ni jangan pakai kepada mayat apron tu. Tak kata ini set untuk mandi jenazah, saya pakai kepada mayat lah. Betul lah, ini kepada pemandi jenazah untuk dipakai. Sarung tangan getah pun jangan pakai kepada mayat tu. Kita yang nak pakai tu. Nah, ya tu. Okey, itu tambahan. Okey, ada soalan setakat ni? Nah, inilah peralatan untuk mandi jenazah. Ada soalan nak tambah apa-apa kan? Selain daripada yang ada ni? Air mawar tu kata yang halal. Hah? Air mawar. Ada yang tak halal? Tak halal. Tak halal. Tak sedikit. Wallahu a'lam lah air mawar ni. Ni Ha. yang dia kata ada apa? Ais Milan lah apa lah semua tu cerita sikit. Ais Milan. Orang dia kat itu faham. Faham? Ayo tak faham. Pada lain. Tak apalah. Kalau nak penerangan boleh. Tak faham, tak faham aku tak tahu. Dia kata ada tu 2 barang yang tambahan tu. Dia kata tak apalah. Ini saya cerita. Hidup juga tu. Tapi kena letak dalam minum ada air ke? Air kena lebih sikit lah. Kalau ada 2 bagilah 10. Okey, selesai sahaja. Okey, boleh bahas setakat ni ya. Okey, saya ulang sekali lagi. Yang wajibnya air, yang sunatnya ni, ini tak ada buat apa, ini keperluan sahaja. Ini keperluan sahaja. Kalau dah cuci 2 kali pun tak apa, tapi biasanya kena, walaupun dah cuci pun kena borek juga lah sikit-sikit. Dia wari dia tu nampak kita bekerja kuat sikit. Dia pemandi jenazah ni kena cerdik. Kalau tak cerdik kita jadi tak tahu lah macam mana. Okey. Seterusnya ini. Ini kepada pengurus jenazah. Okey, kalau ibarat kalau semayang macam ni lah. Ini hukum, ini sunnah aba'ah dan sunnah hai'ah lah. Tapi ini lebih kepada sunnah aba'ah lah. Sebab dia disebut sunnah mu'akkad. Saya perbincangan dengan Datuk Soleh Ahmad, yang Ustaz Soleh Ahmad di Jawi itu. Banyaklah perbincangan dengan beliau. Dia sebut bahawa kamu baru sunnah mu'akkad. Apa maksud sunnah mu'akkad? Sunat dituntut. Sunat ada satu mu'akkad, maknanya sunat yang dituntut lah. Kalau sunat biasa tu sunat je. Maknanya lebih kepada digalakkan sunat yang lebih buat. Maknanya kita mandi mayat otomatik mandi dengan guna air kapur baru dan dijadikan air nanti lah masa kita nak guna tu kapur baru. Dan ini ibaratnya apa sejadah pun. Kalau nak bandingkan dengan semayang tadi lah. Ini mungkin doa-doa apa berapa kat luar surga pun. Okey, boleh? Okey, jelas itu yang nak ya. Itu tak ada, tak faham jawab dia. Buat urus jenazah, mandi jenazah, jawab dia tengok orang buat macam tu kita buat je lah. Mana yang wajib, mana yang sunat aku pun tak tahu. Tengok orang tengok mana ustaz semua dia nak fikir bersih mayat. Ni macam mana? Semua bersih mayat tu, kan? Okey. Ada soalan? Dia kalau senyap ni 2 aja, sama ada faham semua atau tak faham semua. Yang dimaksudkan bila kita mandikan dia tu, macam mana dikatakan dia tu sempurna tak dikatakan mandi?
Mandi sempurna. Dia dah maksud dia yang Maksudnya kita mandi itu sempurna ke mayat. kata selesai lah. Selesai. Okey. Saya jawab nanti. Okey, tentang mandi dengan air sembilan tadi, dia sebenarnya dia ada dua kaedah mandi ini. Tuan rujuk dalam kitab Masjid Sallallahu Alaihi Wasallam, saya sebut secara kesimpulan disebut bahawa sekurang-kurang mandi jenazah, sahnya mandi jenazah itu ialah dengan sebagaimana saya katakan tadi. Bersih tubuh badan mayat, rata dengan air mutlak, sahlah mandi. Maknanya itu biasa-biasa cara mandi, maknanya basicnya macam tu. Ibarat kalau kita semayang, kita buat rukun sahaja. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladhi rukuk sujud buat yang rukunnya. Yang cukup-cukup makan. Sahlah semayang tu kan? Okey. Kalau nak cara yang sempurna ialah kita tambahlah sunat ayat sunat apa? Okey. Cara yang sempurna mandi mayat ialah dengan kita mandi 3 kali atau 5 kali atau 7 kali. Okey. Apa maksud mandi 3 kali, 5 kali atau 7 kali itu? Okey, begini maksudnya. Okay, sekarang kita nak mandi jenazah. Kalau kita nak gunakan kaedah 3, 5, 7, kita kena ada 3 jenis air. Okey, yang pertama, air kapur barus sendiri tadi. Okey. Air kapur barus. Satu bekas bancuhan air daun bidara ataupun air sabun. Sabun ni lah. Okey, bagi sabun mandi tadi buat masuk jadikan air lah. Jadikan air. 2. Yang ketiga, air mutlak. Okey, air mutlak ni tak apalah kita tunggu direct daripada pipe tu. Okey, 3 jenis air. Okey, caranya begini. Apabila kita telah selesai membersihkan tubuh badan mayat, okey, sekarang nak mula mandi kan. Okey, yang pertama kita kena siram tubuh badan mayat tu, basuh tubuh badan mayat tu dengan air daun bidara. Faham tak? Air daun bidara. Dengan air daun bidara. Okey, kalau nak detail lagi, cara basuh tu pun ada cara dia. Iaitu dengan mendahulukan kepala. Okey, katakanlah ini mayat. Ini kepala mayat. Basuh kepala tu terlebih dahulu. Kepala, lepas kepala, bahagian kanan mayat ni depan. Depan kanan, basuhlah. Okey. Depan. Okey. Lepas tu bahagian depan kiri. Okey, masih lagi dengan air tadi. Air daun bidara tadi ataupun air sabun tadi. Okey. Seterusnya kita miringkan mayat ke sebelah kiri, basuh bahagian belakang. Kanan lah kan? Sebab mayat miring sebelah kiri maknanya belakang kanan kan? Basuh. Okey. Selepas daripada itu kita miring pula mayat sebelah kanan, basuh sebelah kiri. Artinya kanan depan, kiri depan, kanan belakang, kiri belakang. Okey. Masih lagi dengan air daun bidara atau air sabun tadi. Okey. Satu jenis air. Okey. Selepas daripada dengan air daun bidara tadi, kita bilas tubuh pada mayat tu dengan air pahit, air mutlak, bilas. Kan tadi air daun bidara atau air sabun, air bersih dah. Bukan air bersih kan? Itu semata-mata untuk menyucikan mayat. Okey. Lepas tu bilas dengan air mutlak lah. Kalau nak ikut cara tadi pun boleh, depan, belakang, kiri, kanan tadi. Okey. Bila tubuh badan mayat, maknanya air sabun tu hilang dengan air mutlak, maknanya tubuh badan mayat dah bersih. Okey, begini ya. Mayat ada najis ataupun kotor, basuh dengan air sabun tadi. Maknanya air sabun tu menghilangkan najis, tapi kesan air sabun tadi masih ada pada tubuh badan mayat. Okey. Bila begitu ambil air mutlak, baru buang air sabun tadi. Kan dah bersih. Okey. Dan yang terakhir barulah dengan air kapur baru tadi. Air kapur baru ni barulah dikira mandi. Barulah mandi pada mayat. Okey. 3 jenis air ni kita mandi tadi baru dikira 1 kali mandi. Okey. Kita guna 3 jenis air tadi, siram kiri kanan apa semua tadi, baru disebut 1 kali mandi. Okey. Kalau nak mandi yang lebih sempurna, ulangkan benda yang sama sehingga jadi 3 kali. Artinya kita guna berapa air? 3 kali 3 jawabnya? 9. 9 lah setakat yang saya belajar. Itulah mungkin saya pun tak tahu istilah air 9 dulu. Guna memang betul begitu ke tak, wallahu alam.
Tapi ada setengah buku rujukan yang saya rujuk memang begitulah maksudnya ais minat. Allahu a'lam lah. Tapi ais minat tak ais minat tu wallahu a'lam. Tuan-tuan boleh rujuk cara mandi tu dalam kitab Masikah di hadis sebut dia tu. 3 jenis air dikira 1 kali mandi. 1 kali mandi, kalau kita nak setakat 1 kali mandi pun dah sah dah mandi. Setakat tu pun tak apa, mana sah lah. Tapi disunatkan mandi sehingga 3 kali. Maknanya bulan benar sama dari 9 kali. Itulah setakat ni yang saya jumpa, setakat yang saya rujuk lah. Cara mandi jenazah yang paling sempurna. Allah Allah. Ada lagi nak tanya? Apa yang salah tadi ya? Betul kan jauh sempurna tadi kan? Ada. Ya. Biasa saja di hospital jenazah yang kritikal kan. Yang guna banyak jenis air pun tamu kita pun malah. Yang saya biasa guna kaedahnya ialah cara mandi biasa tadi lah. Bersihkan tubuh badan banyak, mandi kata air, lepas tu yang terakhir bilah juga dengan air baru. Itu je lah. Tapi kalau yang berwaris, lain lah sikit dia. Kan? Tak gitu. Okey, kalau bagi jenazah kritikal, tak apalah saya jawab kritikal ni. Okey, boleh? Okey, tutup. Sekarang kita tengok pula peralatan untuk kafan jenazah. Kita sehingga asal. Sehingga asal ataupun 3.5, 4. Sekarang ke 3. Kita punya program sehingga asal. 4. Kalau menyatu tu jangan banyak tanya. Saya kalau tanya saya jawab aja. Dia dah betul tak tahu. Tapi insya-Allah ada. Seterusnya peralatan kafan. Okey, kain kafan itu sendiri. Kain kafan. Kalau mandi utinya meratakan air ke seluruh tubuh badan mayat, kafan utinya menutupi seluruh tubuh badan mayat. Menutupi. Okey, bila sebut menutupi, sekarang kalau kita nak tutup sesuatu benda, kalau kita sebut mandi, otomatik kita bayangkan apa? Bila mandi air kan? Air lah. Tidak termasuk kisah yang mula, air. Bila kita kata menutupi, artinya kain lah kan menutupi kan? Kain. Tidak semestinya kain. Dalam keadaan tidak ada kain, dalam keadaan yang bukan keadaan biasa, boleh dengan sesuatu yang menutupi saja, bukan kain pun tak. Kembali kepada asal maksud kafan itu yang menutupi seluruh tubuh badan mayat. Tapi dalam keadaan biasa, kain lah. Kain pula disunatkan kain putih. Tikar ni pun boleh kalau nak gunakan untuk kafan. Darurat kan, tak ada kain, kain semua yang boleh punya ada. Oh boleh, tak ada masalah. Tapi sekarang ni tak berlaku lah begitu. Kain yang berwarna putih tu hukumnya sunat. Sunat yang kain putih, artinya boleh dikafankan jenazah dengan kain yang berwarna. Boleh, tak ada masalah. Kain berwarna, warna hijau ke, warna merah ke, warna biru ke, warna kuning ke, apa-apa warna pun boleh, dengan syarat bersih bersih ataupun suci. Kain itu yang menutupi. Asasnya ialah satu lapis kain yang boleh menutupi tubuh badan mayat. Laki ke, perempuan ke, unsa ke, laki dewasa ke, perempuan dewasa ke, kanak-kanak laki ke, kanak-kanak perempuan, kanak-kanak lelaki ke, kanak-kanak perempuan ke, satu lapis kain yang boleh menutupi. Asahlah kafan. Tapi kalau nak bincangkan lebih detail, dari segi hukumnya sunat ialah bagi lelaki 3 lapis ataupun 3 helai kain yang boleh menutupi seluruh tubuh badan mayat. Itulah sunatnya. Dalam hadis disebut bahawa Nabi dikafankan dengan 3 lapis kain yang berwarna putih. Aisyah radhiyallahu anha sebut dalam hadis yang disebut, aku fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita dah setiap keluar dari bilis laisa fi qamisut wala imamah. Dikafankan Nabi dengan 3 lapis 3 helai kain yang berwarna putih, tidak ada padanya baju dan tidak ada padanya serban. Okey, kain yang berwarna putih hukumnya sunat, kain berwarna boleh, ada disebut dalam hadis kan, disebut apa? Hadis yang disebut apa? An Ibnu Abbas ya. Ilbatu min thiyabikum bidha fa innaha min khairi thiyabikum
Wa kafinu fiha mautakum. Pakailah pakaian mana putih, kalau pakaian bersih elok pakaian bagi kamu. Wa kafinu fiha mautakum. Dan pakailah dengan kain yang berwarna putih mautakum, orang mati di kalangan kamu. Artinya kafan dengan kain yang berwarna putih hukumnya sunat. Bagi lelaki juga sunat bila dengan kain kafan 3 lapis ataupun 3 helai. Sunat 3 lapis, 3 helai. Maksud 3 lapis tu 3 lapis tadilah yang boleh menutup. Nanti kita buat nanti. Kalau nak tambah lagi, tambah baju dan serban, hukumnya harus. Laisa fiha qamisun wala imam. Tak ada padanya baju, tak ada padanya serban. Ulama mengatakan bahawa kalau tambah baju, tambah serban jadi 5 helai, hukumnya harus. Maknanya boleh. Kita punya skill kalau kita menguruskan jenazah, kalau kita diminta menguruskan jenazah, kita punya skill kita ialah kalau selagi kita tidak diminta untuk menyediakan kain kafan, kalau kita tidak diminta oleh waris untuk buat baju dan serban, jangan buat. Punya skill lah. Kecuali jika diminta, kita buatlah. Kalau kita tidak diminta, jangan buat. Buat tak tahu dia. Waris mana tahu pun apa hukum pada baju pada serban, kita buat 3 lapis betul. Nak bekerja kita pula kan. Nak bekerja kita pula. Air support je, air telefonnya tu. Buat air. Jangan buat. Kecuali kalau memang diminta, Ustaz, ayah saya ni minta kafan buat baju serban lawa sikit lah. Nampak bila ada baju serban tu nampak comel sikit lah. Dia ingat lebih lah maksudnya ada baju serban tu, kita buat lah. Jangan bila diminta kita kata banyak syarat pula kan. Begini nak kata ini tak perlu lah, harus saja. Sunat aja 3 lapis lah, tak payah lah. Jangan begitu. Jangan banyak cakap pula. Takut ada kan kasus tak ada TO ada. Asalnya nak bagi TO je lah. Main cakap TO tak ada. Balik pakai kostum. Jadi jangan banyak tanya lah kita. Jangan banyak tanya, jangan buat kan. Kalau waris minta barulah kita tambah baju dan serban. Hukumnya harus sahaja. Jadi sekarang ni bagi lelaki, kapan penyediaannya 2 pilihan. Okay, yang pertama sunat iaitu 3 lapis. Yang kedua 5 lapis harus. Jika tak dikekal, tambah baju serban jadi 5. Bagi perempuan 5. 2 ukuran luar, kain sarung, baju dan letul. Tidak disebut harus bagi perempuan. Di dalam kitab persigahan ini tak ada sebut. Tapi ada juga disebut dalam setengah buku panduan yang lain. Harus bagi perempuan 7. Iaitu 5 ni kekal, tambah lagi 2 kain luar tadi. Sekarang asalnya sunat tadi dah ada 2 kain ukuran luar, baju, kain sarung, tudung jadi 5 kan. Tambah 2 jadi 7, maknanya tambah 2 kain ukuran luar jadi 4 kain ukuran luar, baju, tudung dan kain sarung kekal 7. Tapi dalam kitab persigahan ini tidak disebut tentang 7 bagi perempuan, disebut sunat 5 sahaja. Okay, ada soalan tentang kain? Boleh digunakan, boleh dijadikan kain kafan, baju ataupun pakaian yang selalu, yang biasa dipakai oleh si mati semasa dia hidup lah. Bukan yang dipakai oleh si mati masa dia mati, masa dia hidup. Katakanlah kita ni jenis Pak Haji ya, selalu pakai jubah, selalu pakai serban tu ya. Bila mati jubah tu, serban tu nak dijadikan, boleh. Dengan syarat tadilah bersih, suci. Tapi bila nak pakai tu, bila nak jadikan kafan, nak jadikan baju tu, baju jubah tu pun nak modify lah. Supaya mudah untuk dipakai kan masa nak kafan lah. Kain ihram boleh dijadikan baju, boleh dijadikan kain kafan. Kain kafan boleh berjahit, yang tak boleh jahitnya masa ihram. Okey, ada soalan lagi tentang kain? Panjangnya sepanjang mangat. Lebarnya ataupun bidangnya 60 inci. Ataupun 45. Atau yang kecil macam saya ni lah. Kalau kanak-kanak ikut saiz dia lah, betul. Jangan pula kanak-kanak pukul lebar jadi tak ada lah. Kita nak tutup tu berapa lapis sampai ke bawah ya. Kalau kita kali dia kata ukur-ukur main. Ukur. Kita nak lebih dia dan lebih ukur ni dia ukur dengan kain tu kan. Kita nak lebih ukur tu. Tak apalah, nanti saya cerita nanti nak sedia ya. Okey, seterusnya kapal baru dah sebut kayu celana juga digunakan
tahu aku beli. Tak bukan ini, bukan bukan. Ayahlah tu. Okey. Masa-masa mandi, kapur baru dan serbuk kapur baru sunat digunakan. Masa kapan pun sama, sunat. Taburkan kapur baru dan serbuk kayu cendana setiap lapisan 3 lapis. Intinya kita betan satu, tabur, betan 2 kain kapal satu, tabur, betan yang 3 tu tabur atas tu, di atas kapal lah. Sebanyak mana nak tabur tu secukup rasa. Agak-agak dah sebanyak mana sesuai. Bukan kata 3 paket, 1 paket ni kena habiskan semua. Mana-mana kita yang menguruskan. Ambil syarat je sunat nak tabur sebanyak mana pun. Sunat. Nah seterusnya kapas. Untuk kapas. Letak atas lapisan ketiga, lapisan paling atas. Tak kain kapas. Tak ada pun tak apa, tak letak kapas pun tak apa. Tak kain kapas, tu tak banyak dengan tidak ada kapas pun tak apa. Biar kau tak selesa lah sikit banyak tu. Berkait lagi. Kita nak ambil contoh, nak tunjuk yang ukuran tadi sebenarnya. Tak bisa. Kalau mayat betul biasa kita guna tali. Ukur lebihkan satu hasta, kepala dan kaki. Hai, bukan habis bila nak jumpa ni. Ukur satu tak jumpa bocah. Okey. Ni cara nak ukur kain kapan. Nak nampak kapannya ya. Panjang kain kapan ialah sepanjang mayat. Okey. Saya cerita satu-satu dah. Okey, sepanjang mayat. Kalau sepanjang mayat mana boleh kan? Ini yang dikatakan lebihkan satu hasta, lebih kurang kaki dan kepala. Lebih kurang lah. Maksudnya panjang kain kapan ialah sepanjang mayat dengan dilebihkan satu hasta untuk bahagian kaki dan satu hasta untuk kepala. Maknanya basic lebih yang tu. Lebih tu maknanya 2 hasta lah. Bukan wajib 2 hasta 2 tak. Maknanya dia punya anggaran dia. Agak-agak lebih tu boleh kita ikat lah. Kita boleh bangun. Agak lebih. Ambil sebeh. Okay. 3 bagi laki kita nak cepat, 2 lipat. Cepat sikit. Kalau potong satu, ukur satu, potong satu, tak ada skill. Tak ada skill je lah. Bukan tak salah dari segi pengurusan tau. 3. Mana putih? Orang lama juga banyak ni. Orang lama juga. Dah punya tengok. Okey. 3 tunggu potong 3. Ukur satu, tunggu lipat je. Tanda-tanda koyak. Kalau nak ukur satu pun tak apa, tak ada masalah. Kalau mayat betul biasanya dia akan ambil dia punya ambil tali. Cara macam mana pun lah. Yang penting kita nak dapat ukuran mayat. So yang patut. Dah ada 3. Okey, dah ada 3 buat tali dulu. Okey. Tali ambil lah mana-mana tali pun. Tali rafia ke boleh tak? Tali wire mana-mana pun boleh. Biasanya ambil daripada sini lah, tepi ni kan. Nak 5 utang tali. Pun boleh ambil daripada tak masalah. Tapi tali ni maknanya daripada kain kapan lah. Kalau nampak comel dia punya bukan 5 utang tali. Bukan wajib 5. Bukan wajib 5. Sesuai 5. Kalau kanak-kanak 3 pun tak apa, memadai lah. Tapi kaki dan kepala tu wajib lah. Kalau tengah saja 5 belah, kaki tak ada. 5 belah tali di kanan. Kalau ambil daripada tiap-tiap lapisan, tiap-tiap ni. Oh tak apa sebenarnya. Tak ada apa, miskin. Nak guna 3-4-3 pun. Kalau malam apa tak? Aku tuan ni malam ni nak semua bola. Ada orang tu panggil. Baru belajar koyak kain dah ada orang panggil. Mana gua tidak ni? Ini gua tidak ambil. Lima.
kepala pendek pun tak apa, kepala kaki pendek tak apa. Yang penting 3 ni untuk badan banyak sikit dah. Kan? Oh, jenazah ni membawa rezeki biasanya. Macam tu lah, tapi kena ikhlas lah. Jangan kasih masuk gila lah. Betul, kalau ingat orang kampung dulu rezeki dia kulit kuning tu. Main belekat lah setakat rezeki kampung lah. Tapi tak sekarang kat Kuala Lumpur ni. Naik. Lima. Ustaz naik kapal ni. Biasanya dia alah dengan tika lah. Dekat jerami ke apa-apa. 3. Okay, kalau kita nak betang tu 3 pun tak apa. Tadi kalau kita nak tabur tadi, tabur serbuk kayu cedana apa tadi, kita satu-satu lah. Satu, tabur. Dua. Buat comel kalau kita urus jenazah. Kalau lawal dia punya dia lawal dia punya duit 13. Tabur, tabur tabur kecil lagi. Panas tu. Tiga. Tabur lagi tak? Hello. Okay, kalau 3 lapis setakat ni maka kapal matang ni. Kalau tak ada baju, tak ada sebab tu warna ni kapal. Tak kapal ni lah, kalau nak takut tak boleh kapal baru dan celana. Dan kalau letak ni ikut masing-masing punya cara. Ikut masing-masing punya cara, tapi saya biasa letak macam ni kapal. So, kalau ada ikan untuk tengok dia. Kalau nak sama kaki, kita cari okey, kena lebih lah kapal. Boleh tak? Itu teknik. Buang nak petah kalau betul. Tetap buang ni kau sangat gunung balik. Buang macam ni lah kedudukan dah. Macam ni lah. Atas ni barulah tamu tadi. Biasa untuk lapisan ketiga ni akan tak buang atas ni lah, atas kapas. Kalau tadi lapisan pertama tu atas kain lah. Ada kapas pun tak apa. Memang tak ada kapas pun. Tapi kata kalau nak tambah kapas pun tak apa. Tak ada masalah. Okey, ini kalau tak ada baju dan tak ada serban. Okey. Kalau ada baju ada serban, ini jangan letak lagi. Kita nak buat baju serban tu. Nak buat baju serban. Baju serban ni nak bila cara tu terpulang kepada cara masing-masing. Kita nak buat baju. Cara saya mudah je. Ambil daripada kain ni. Kalau yang susah, ada maksudnya. Ada kuliah tak? Ada kuliah. Ada ustaz ada kuliah. Okey. Jadi kira juga macam tadi kita dah kira. Ayat ni tu kira ke mana? Okey, ini baju. Baju biasa saya ukur. Okey, tadi dia punya lebih kurang 3 suku lah, 3/4 daripada panjang asal. Kurang lah. Lebih kurang lah. Kau kurang wajib Kau wajib lah. Kalau nak sama panjang dengan kain ni pun boleh. Dia akan jadi apa? Baju akan jadi lambu lah. Dah sebab panjang. Bisa gitu kan? Orang model ni suka lain. Kita potong tadi kan? Boleh sepak pakai. Mana tahu pijak kain kapal tak boleh ustaz. Koyok nak apa kain kapal depan banyak. Tak boleh. Banyak lagi yang tidak kapal. Jadi kita tak mahu. Kan ada kata kalau kita urus jenazah, koyok kain depan banyak tak boleh apa. Ada kata? Tak ada, banyak ada kata yang kita ada. Okey? Kalau macam ni, kalau dia macam ni, buat lagi. Senang, simple. Lipat luar macam ni. Biasa, lipat luar macam ni. Lipat salin dua lagi macam ni. Nampak lah. Okay.
lipat, melintang dan lipat. Mereka jadi macam ni. Jadi tengah-tengah ni kita sebut lubang untuk dia masuk kepala dia, tekuk ke kepala. Okey, sikit. Kepala dia masuk lagi. Dah pasal semangat sial dia kecil mana dia kita. Tengok kepala dia. Kita letak dia punya kedudukan tadi. Okey. Kedudukan tadi lebih kurang kedudukan yang kita lebihkan satu hostel. Kepala dia. Kan tadi satu hostel kan? Lebih kurang kedudukannya. Ni. Dan ni untuk nak boleh masukkan dia punya kedudukan kepala buat macam ni. Simple je. Roti atas ni ambil atas saja, jangan bawah. Ataupun kata kalau kita nak buat lubang tu dengan cara yang lain. Hantar lah. Kalau bulan yang penting buat lubang tu boleh masuk kepala. Macam mana cara nak buat tu, dia punya skill masing-masing. Faham je? Mudah je sebenarnya. Kita tak faham, jadi payah lah. Itu lah orang tu buat. Sekali buat. Dengan sekali kita banyak kali. Okey. Kita pilih sebab. Fokus banyak mana kali pun. Okey, kita ambil jenis lah. Kalau sudah tak, macam apa dia? Kalau sudah standard. Sikit je lah dulu. Ini kata je lah. Kalau nak besar macam Taliban tu, apa tu lah. Orang tu banyak gulung-gulung sampai tak siap pun. Kain. Betul ni contoh. Okey. Ini baju ni. Kalau daripada baju biasa yang dia pakai, jubah ke apa, baju gamis ke, yang dia pakai masa dia hidup, nak dijadikan baju ni boleh. Baju. Tak baju dia, tapi kena ni lah. Itu mudah nak pakai. Boleh payah. Ini kat serban kat dia biasa pakai serban, nak pergi serban semaya. Ada serban tu. Nak dijadikan pun boleh. Lepas ada pas. Contohlah serban tu. Boleh tak? Okey. Tak lagi. Itu dia. Tak akan ni. Baju ni tadi. Tak. Nanti banyak. Dalam ni kapak sebagaimana tadi. Ni baju dalam kapak. Baju dalam kapak. Kapak dalam baju. Kalau ni mau ambil lah. Kalau tak ni tak ada baju kan. Atas. Dia pasal tak banyak. Kita buat baju. Buka baju ni. Baju dalam kapak. Boleh balik lah pun. Kapak dalam baju. Kedudukan dia sama sebagaimana tak siap. Kalau nak kedudukan lain pun tak apa. Dan sini letak sini kan. Tak sini. Letak teriak. Kalau nak letak kapak semua boleh pun tak apa. Tapi biasa kalau dia bagi 3 ni, cara yang Ustaz buat tu cukup. Pendek. Yang lebih kurang dalam setengah lah yang kita buat tadi. Cukup lah itu. Kalau kita nak buat penuh tu, perempuan lagi berapa? Tambah 2 lagi. Kalau setengah. Maknanya nanti kapak ni nak letak badan depan pula. Nanti kan kita letak banyak. Tak banyak tak pula tu. Kita tutup keliling saya. Dan tak ni kan kita dah habis satu dulu. Oh jalan. Kau nak penuh ke nanti? Kau nak penuh ke? Kita nak belajar. Dia nak belajar penuh. Okey. Letak ini penuh. Nanti banyak kan? Banyak letak atas ni nanti. Pakai. Okey, itulah penyediaan kain kapat 5 lapis. Harus. Kalau tadi 3 lapis hukumnya sunat. Tambah baju serban jadi 5 lapis hukumnya harus. Saya praktikkan orang boleh. Nanti dia nampak tak? Nanti kan dia terletak ni. Masalah air balik. Boleh nak angkat dia. Angkat dia. Mandi. Oh, mandi. Orang tengok ni
nampak ni tu boleh nampak sikit. Tak mandi dah. Okey tak? Apa ni? Tak ada masalah. Boleh. Boleh ya? Boleh. Apa lagi ya? Apa tadi nak? Oh, kalau HIV ataupun AIDS ataupun tiga penduduk banyak tu, tiga ataupun yang supaya ada penjaga yang badan dia tak buat penduk. Okey, apa tadi nama tadi? Plastik tadi. Dia punya kedudukan di sini. Ni kayak kapal tadi kan tiga kan? Dua tiga, yang kedua daripada atas. Yang kedua daripada atas. Kalau sebut yang kedua saja, kalau orang tahu dia fikir. Yang kedua daripada mana? Mungkin daripada luar. Kalau kita tutup nanti kan dia daripada luar kan? Luar sini. Dua daripada atas ataupun daripada dalam. Nah, ini dalam nanti kan tutup dalam maknanya satu, dua sini. Biasa. Ini yang diamalkan oleh ini lah. Yang pengurusan jenazah yang dinyatakan dalam buku panduan pengurusan jenazah HIV apa semua disebut yang kedua daripada dalam. Ada juga disebut bahawa ada juga setengah negeri jabatan kerajaan negeri apa semua di sini pun tak apa. Cuma jangan di sini atau di sini atas sekali. Dua ataupun atas sekali. Jangan boleh menaikkan. Kan tak boleh dia senyukup tak. Kita faham tinggi lah. HIV di orang yang HIV dia punya waris dia tu mendalam juga. Kadang-kadang kalau HIV tengok sudah komunikasi kita tak nak bawa balik kampung nak bawa orang pulau kan. Bumi nyala sini ustaz. Sebelah semua ni ada. Bukit kami semua yang ada tak tahu ni. Sampai begitulah. Dan kitanya bahawa tak nak bagi orang tahu lah kalau ada dia ke siapa-siapa yang HIV kan. Air lah. Mana? Okey. Ada soalan? Kalau tak ada kita teruskan yang terakhir lah. Okey, ada 20 minit lagi. Ini boleh kita tarik sini sikit boleh tak? Ataupun ke sana. Ke sana lah. Kita lipat dah. Lipat sikit. Tak apalah nanti kita buka. Okey, mandi mayat. Mayat tidur. Apa tak putih? Pasal Amit tadi ingat kami pun ambil pula. Okey, penyediaan di tempat mandi. Sediaan di tempat mandi. Yang pertama, pastikan ada kain basahan. Ini sebagai contoh. Kain basahan, kain tuala, kain lak, kain walau yang tak sama lah, kain akad. Dan antaranya juga kain cebok ataupun kain meruat. Okey, boleh tolong Pak. Dan ini terpulang kepada tadi lah. Kalau kita nak mandi ke ada air selinan tadi, air kapu baru satu, kita tambah satu lagi. Air daun je lah. Kalau mandi biasa maknanya sediakan satu bekal air kapu baru sahaja. Okey. Tambahlah pulang pada kita lah. Katakanlah ni mandi ya. Tengah air lagi ke ataupun 3 suku pulang pada kita. Dan inilah termasuk ni. Bekas yang lain lah tengoknya. Bekas yang lain nak campur ni pun tak apa. Ni nak campur ni pun tak apa. Boleh? Mana? Lagi. Mana tadi yang kau lihat tadi? Ini tu saya buat sebagai contoh lah. Fotolah lebih buat 10 bang. 15 tu. Sebab kita ada 4 orang pemandi, seorang-seorang tu tak suka nak guna kain ni.
Mana jadikan sarung tangan pertama. Baik. Buatlah tali dia. Naikkan tali dia. Lalu nanti kaklah. Sekarang ni kita dah pakai ni dah. Sekarang ni dah pakai sarung tangan. Ataupun tak nak pakai macam tadi pun tak apa. Tak? Bunyinya begini. Kita nak cek pun tak. Okey, boleh? Okey, tidur. Ini sebagai contoh. Ini pula sebagai contoh. Boleh betul. Okey, sabuk. Kanan kiri kan? Kalau sesuai, kau kanan main dua kanan dua kiri. Ini ada dua orang lagi dah ni. Ya kan. Fikir orang yang salah. Kau kena faham dia hati ni. Nanti kena tengok tunjuk. Nanti kena tengok saja. Nak kalau tengok tak apa sana. Okey. Bila mayat dah akak di tempat mandi ni, mayat dah ke tempat mandi, ambil kain basahan. Katakanlah ada pakaian lah contohnya, bukan pakaian biasa yang ingat ni ada kain tutup dia kan. Hospital apa daripada rumah tak. Tak kira lah kain. Ataupun sesuatu lah contoh macam ni ke. Mana kita nak buang semua pada tubuh dia. Kita nak tutup hanya dengan kain basahan. Okey, kalau kain basahan ni kain sarung, kain pelikat, maknanya kita semua pakai daripada bawah dulu. Mana yang pakai kain yang kita kain sarung yang besar tu. Semasa kita tukar pakaian dia tu, pastikan tidak terbuka auratnya. Jangan buang mana pun. Baik campur je. Kau nak. Bos kita buat je. Untuk mana? Dia pasal kadang di mana dalam kita tahu nampak. Dia pasal kita lah main. Kalau kita mungkin dia nak cepat dia dalam main orang. Kalau kita sayang Allahuakbar. Tapi caranya ialah kita letak dahulu kain ni, kain basahan ni, kain mandi ni lah. Dia barulah kita bukakan apa yang patut sehingga terbuka semua. Mayat sekarang ditutup hanya dengan kain basahan ni je lah. Mana baik kita ni? Kuat lah. Betul mama. Belakang tak ada air pun tak jauh. Okey. Boleh tahan juga ni. Semua orang itu pandang yang saya tanya. Kalau dia tak apa. Terima kasih. Okey. Step yang pertama kita membasahkan mayat. Basahkan mayat. Basahlah. Bukan mandi lagi ni. Bukan mandi lagi, bukan bersih kotor lagi. Basahkan dia. Okey. Kalau jenazah ni yang contohnya dia mesti saja HIV ke apa semua ke tadi nanti kita guna klorok tadi. Air klorok satu balti ataupun satu bekas, satu botol klorok. Dia campur dengan air mutlak lebih kurang 3 suku balti. 34 balti. Bukan klorok yang piau tu dah. Air klorok dijadikan air bacuan air klorok lah. Maknanya klorok campur air mutlak. Kalau dalam satu bekas satu balti, satu botol air klorok, tambah air mutlak lah. Air pahit ke apa,
sehingga lebih kuat 3 suku baju itu. Ambil klorok tu, baju, basuh, siram, buat namanya. Muka tak perlu lah. Okay. Lepas siram tu biar agak-agak lebih kurang 2-3 minit. 2-3 minit. Selepas 2-3 minit barulah bilas balik. Tu bilas air klorok. Bilas balik air klorok tu dengan air kelak ni lah, air kelak. Tu je guna. Okey, itu step yang pertama. Step yang kedua ialah kita nak mengistinjakkan mayat. Sebutlah nak sebut istinjak ke, nak sebut meruang ke, nak cebok ke, wallahu a'lam yang mana betul. Tapi yang pastinya ialah kita menyucikan dua alat sulit tu lah. Tubuh dan tubuh. Tubuh yang belakang, tubuh yang depan. Bagi lelaki yang tubuh tu artinya zakah. Kobala, kiblat kan depannya. Maknanya depan lah. Anu dia tu, zakah dia. Kalau perempuan ke lelaki ke tubuhnya belakang tu mana tak sama lah. Bagi perempuan, kobala tu dia punya farat dia lah. Jelas kan kita nak mengertikan. Cara ataupun teknik ataupun skill itu terpulang kata kepada cara orang yang menguruskan ni lah. Ada yang biasanya daripada ni pun biasa ada kan. Dia buat macam mana tak tahu lah daripada belakang. Apa je tu. Saya tak tahu yang ni. Okey. 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 Kak. Pun ada juga lebih sesuai. Tapi buat biasa. Buat cara biasa pun tak apa, okey. Ini dia. Sabun. Okey. Kain cebok ni sabun. Angkat kain ni ke atas sikit, jangan sehingga melepasi. Jangan sehingga melepasi kemaluan dia tu nampak tengok. Dia atas sikit. Kangkang dia kena buka sikit. Okey. Kangkang buka sikit, tangan ni barulah kita nak mencucikan. Air di sini sentiasa mengalir. Jadi macam ni lah. Macam menyucikan lah tu. Tangan kanan tekan dulu. Okay. Maknanya ini tekan, ini main. Ini tekan, ini menyucikan. Maknanya tekan sekadar yang nak keluar tu keluar. Jangan tekan paksa, ini jangan korek. Jangan jauh. Silap dulu, rosak dia punya saluran tu keluar yang tak sepatutnya. Rosak dia punya. Kita juga yang payah. Menyucikan bukannya batin dalam tu tak. Bukan nak masa yang tu jaga dalam supaya keluar, bukan. Bukan mengusung aku tak. Yang nak keluar tu bila kita duduk macam ni agak dia keluar, tidaklah yang baju kita basuh ni. Kalau wajib yang dulu kita bersihkan saja, okey. Katakanlah sambil bersih ni kita tengok. Oh, masih ada kotoran, ada najis. Buka kain ni. Okay. Mana sabun? Ambil sabun. Okay. Ambil kain lain, buka contohnya. Cara yang sama kan, bila macam ni dia berbuih kan. Tak sabun, cara yang sama. Cara yang sama tadi. Tekan-tekan, bersih-bersihkan. Ada lagi contohnya. Buka. Ambil kain lain pula. Buat cara yang sama. Okey, katakanlah kain yang ketiga ni dah bersih. Oh, tak ada. Tak ada boleh buat. Okey. Tanda bersih. Nak tahu bersih ke tak bersih ni ada tanda dia. Tak perlu macam ni tak. Kalau kita tengok macam tu pun tak jelas kan. Dua tanda. Satu, basah.